Selamat pagi anak-anak 3 Munshi Abdullah. Hari ini Ahad 21 Jun. Kita berada dalam topik 6, sudut dan tangen bagi bulatan. Hari ini kita nak belajar tentang hubungan antara sudut peluaran dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Jadi objektif pembelajaran hari ini kita nak memahami hubungan antara sudut peluaran dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Dan kriteria kejayaannya, kita nak menentukan sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Kita buat imbasan semula. Apa yang telah dipelajari sebelum ini. Sisi 4 kitaran ialah suatu sisi 4 dalam bulatan dalam keadaan keempat-empat bucu. Sisi 4 tersebut terletak pada lilitan bulatan. Maksudnya dalam satu sisi 4 kitaran, ini ialah bucunya, di mana bucunya terletak pada lilitan bulatan. Dia tidak boleh letak di luar lilitan ataupun di dalam lilitan. Okey. Ini semua dipanggil sudut pedalaman. Sudut pedalaman sebab dia ada di dalam sisi 4. Okey, pedalaman dia ada di dalam sisi 4 ini. Jadi ini ialah konsep yang kita nak belajar hari ini. Cuba tengok Raja. Raja ada sisi 4 kitaran PQRS. Perentas PS. Perentas PS ini ialah PS. Okey, perentas maksudnya garisan yang tidak melalui pusat bulatan. Okey, kalau perentas PS ini dipanjangkan kepada T, dia dipanjangkan perentas ini dipanjangkan kepada T, TSR sudut A ni, T S ke R sudut A ini ialah sudut peluaran. Sudut peluaran sebab dia berada di luar sisi 4 kitaran. Okey, peluaran. Okey. Jadi theta ini pula, tengok theta ini theta. Sudut theta ini pula dikenali sebagai sudut pedalaman yang bertentangan. Dia bertentangan dengan sudut peluaran A. Tentang opposite, dia bertentangan dan yang sepadan. Okey, maksudnya nilai A ini akan bersamaan dengan nilai theta sebab dia sudut pedalaman yang bertentangan dengan nilai A ini, keluaran. Okey, jadi sesi sebelum ini, kita buat cara panjang tau. Kalau nak mencari theta ni, kita buat cara panjang kan. Kita mencari sudut sini dulu, betul tak? Dalam latihan sebelum ni, untuk cari theta, kita akan cari sudut ini dulu. Kalau saya tahu sudut A, saya akan cari 180 darjah tolak A. Okay? Katakan saya dapat B. Lepas saya dapat B, saya tahu jumlah sudut B tambah theta ialah 180 darjah. Barulah saya guna 180 darjah tolak B balik sama dengan theta. Ini ialah cara panjang yang kita buat sebelum ini. Tetapi bagi konsep hari ini, kita katakan sudut peluaran adalah sama dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Jadi kita tak perlu buat banyak jalan kerja. Kalau di sini, okey, jadi kita tak perlu buat jalan kerja. Okey, konsep hari ini membolehkan kita mencari jawapan terus. Contohnya, saya diberi A katakan 80 darjah. Soalan suruh cari theta. So secara automatik saya tahu ini ialah sudut peluaran. Ini ialah sudut pedalaman yang bertentangan. Dia adalah sama nilai. So saya tahu ni, theta ni 80 darjah. Okey. Pada masa yang sama, kalau saya diberi sudut ini, katakan ini ialah 75 darjah.
Ini ialah sudut pedalamannya. Dia bertentangan dengan sudut peluaran di luar. Sudut peluaran mesti di luar kan. Kalau ini ialah 75 darjah, saya tak perlu guna banyak jalan kerja. Saya terus dapat ini ialah 75 darjah juga. Ini ialah 75 darjah juga. Okey, 75 darjah. Okey, saya tak perlu buat jalan kerja macam ni tau. Saya tak perlu buat jalan kerja macam ni. Katakan saya tahu ini 75 darjah, saya kata sebelum ni kita buat macam ni kan. Jumlah sudut bertentangan 180 darjah. Pedalaman So saya tahu ini 180 darjah tolak 75 darjah sama dengan 105 darjah. Okey. Oleh kerana saya nak mencari A, saya nak mencari nilai A. Ini ialah garis lurus. Dalam garis lurus 180 darjah. 180 darjah, kalau saya tahu ini ialah 105, saya nak tahu A sama dengan 180 darjah tolak 105 darjah, jawapannya 75 darjah. Saya tak perlu lagi buat jalan kerja begini. Okey, sebab saya tahu terus, saya tak nak buat jalan kerja ini. Sebab jalan kerja ini panjang tau. Panjang. Saya akan tahu kalau ini ialah 75 darjah, sudut peluaran bertentangan dengan sudut pedalamannya. Okey, sudut peluaran akan sepadan dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Automatik ini 75 darjah. Okey, itu ialah konsep yang kita nak pelajari untuk hari ini. Jadi sekarang kita gunakan konsep ini untuk kelas yang berikutnya. Kita akan gunakan konsep ini untuk mencari nilai. Tetapi untuk kelas hari ini, kita sekadar ingin menentukan sudut pedalaman yang bertentangan atau sudut peluaran yang bertentangan. Itu saja. Okey. Dalam raja di sebelah, contohnya dalam raja di sebelah PQRS ialah sisi 4 kitaran. Okey. Jadi diberi bahawa M dan Z ialah sudut peluaran. Jadi cuba lihat, M ini letak di luar, Z ini letak di luar sisi 4 kitaran. So, namanya ialah sudut peluaran. Kalau dia terletak di dalam sisi 4 kitaran, namanya sudut pedalaman. Okay, senang saja soalannya. Soalan hari ini senang saja. Dia kata, nyatakan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan dengan M dan Z. Saya buat M dulu. M ada di sini. Okay. Jadi sudut pedalaman bertentangan. Okey, jadi nilai Y. Senang saja. Y ialah sudut pedalaman bertentangan yang sepadan dengan M. Itu saja. Sebab soalan kata nyatakan. Okey, sekarang saya buat bagi Z pula. Z ada di sini. Sudut pedalaman, saya padam dulu kat sini. Sudut pedalaman yang bertentangan. Okey. So nilainya ialah N. N ialah sudut pedalaman bertentangan yang sepadan dengan Z. Itu saja. Senang kan? Yang hari ini punya senang. Kelas yang berikutnya hari Selasa baru kita nak cari nilai. Hari ini nak menentukan yang sepadan dengan tidak. Okey. Jadi latihan untuk hari ini ialah muka surat 147 uji minda 6.2C soalan 1 dan 2. Soalannya pun senang saja. Okey. Saya rasa tak bagi tips pun anda semua boleh jawab bagilah sikit. Okey, salin dan lengkapkan jadual di bawah berdasarkan raja di sebelah. Sudut peluaran. Ini nak masuk sudut peluaran. Ini nak masuk sudut pedalaman yang bertentangan. Saya buat satu saja contoh. Okey, sudut peluaran dalam kes ni ada dua.
Luar di luar sisi 4 kitaran. E sudut keluaran, A sudut keluaran. Okey, saya buat A lah, sudut keluaran A. Nanti lengkapkan untuk E pula. Dalam kes ni ada 2 sudut keluaran saja. Sudut pendalaman yang bertentangan, kita tengok luar ialah A. Jadi sudut pendalaman dalam yang bertentangan dengan A. Sudut D. Okey. So buat lagi untuk yang lain. Ada 2 pasangan saja dalam soalan 1. Ada 2 pasangan saja. Senang saja soalan 1. Okey. Sekarang kita lihat pula soalan 2. Soalan 2. Lukis bulatan seperti di sebelah, labelkan sudut pendalaman yang bertentangan yang sepadan dengan peluarannya ialah theta. Yang datang dulu ialah theta tau. Dan alpha. Okey. Dengan simbol P dan Q. Yang datang dulu theta. So peluaran theta okey dalam mesti dengan P. Okey, cuba labelkan sendiri. Cikgu tak nak tunjuk sebab soalan senang. Cuma cikgu nak stresskan, highlightkan kat sini. Kalau dalam ayat tu theta datang dulu, okey, sudut keluaran theta, maka sudut pendalamannya ialah P. Okey, jangan silap buat. Okey, dan alpha. Dan alpha datang kemudian dan sudut pendalamannya mesti Q. Jangan silap label. Okey, baca soalan betul-betul. Theta dia mesti berpasangan dengan P. Kalau alpha dia berpasangan dengan Q. Okey, jangan silap buat. Okey, soalan 1 dan 2. Soalan senang-senang saja. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita belajar benda yang senang. Okey, selamat belajar. Jaga kesihatan. Terima kasih.